Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Afendi bin Haji Junaidi. Ketika ini berada di Brunei Darussalam. Saya merupakan salah seorang peserta SPHU batch yang ke-13 bagi bulan Julai. Dan Alhamdulillah, dalam tugasan kali ini, pihak kami telah diberikan mandat untuk berkongsi kefahaman kami berdasarkan kepada modul-modul yang telah kami pelajari sebelum ini dalam tempoh 3 bulan yang lalu. InsyaAllah, dalam masa sesingkat ini, saya akan cuba berkongsi sedikit mengenai dengan tajuk persiapan kerohanian sebelum melakukan ibadah umrah ataupun haji. Saksikan bersama saya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada menyediakan persiapan fizikal, persiapan rohani juga antara elemen penting yang turut sama pentingnya untuk kita pantau dan ambilkan perhatian, yang mana kepentingan dalam persiapan mengadakan persiapan kerohanian ini sudah tentu menjentik bukan dari segi fizikal tetapi dalaman kita, persiapan kita, apa yang perlu kita buat sebelum kita melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. InsyaAllah, berdasarkan saya merujuk kepada pemahaman saya, merujuk kepada modul yang ketiga, iaitu pada video yang bertarikh 15 Ogos yang lalu. Berdasarkan pengajian ini, saya cuba berkongsi sedikit berkaitan dengan 9 elemen persiapan kerohanian yang berdasarkan kepada pandangan atau pendapat Imam Nawawi. Baik, apakah intipatinya? Pertama, persiapan dalam tashih niat. Pembersihan, membetulkan niat kenapa ingin mengerjakan umrah ataupun haji. Kedua, adalah membetulkan dan merealisasikan tentang taubat. Ketiga, elemen kerohanian yang ketiga ini menyentuh mengenai tentang usaha kita dalam mendapatkan keredaan ibu dan ayah kita. Yang keempat pula, merujuk kepada persediaan dari segi kita menyediakan bekalan yang akan digunakan dalam sepanjang perjalanan, sudah tentu menyentuh tentang yang halal dan juga bekalan yang akan digunakan oleh ahli keluarga kita ataupun ahli waris yang kita tinggalkan sepanjang dalam tempoh kita menjalankan proses ibadah umrah atau haji itu. Manakala yang keempat pula merujuk kepada usaha-usaha kita dalam melangsaikan atau menyelesaikan segala bentuk hutang piutang yang sama ada melibatkan hutang dengan Allah dan juga hutang sesama manusia. Sudah tentu apabila bercakap mengenai dengan hutang piutang ini, banyak di antara kita juga yang merujuk kepada sudah tentu kita ada membuat pinjaman, sudah tentu kita sama ada dengan pihak bank, organisasi tertentu ataupun rakan-rakan kita yang berhutang, kita berhutang dan sebagainya. Ianya memang
satu bentuk lumrah hidup yang tidak dapat dipisahkan. Walau bagaimanapun, dalam isu yang diketengahkan dalam proses persiapan sebelum mengerjakan umrah dan haji ini, sudah tentu menyentuh tentang bagaimana isu hutang-hutang itu untuk kita lunaskan ataupun keperluan untuk menyelesaikan. Yang kelima pula, merujuk kepada kedudukan dalam proses kita nak melaksanakan ibadah umrah dan haji itu, sudah tentu kita disarankan, digalakkan untuk mendapatkan rakan ataupun teman seperjalanan bagi kita memudahkan proses dalam mengerjakan ibadah umrah dan haji itu. Mungkin dalam konteks semasa, sudah tentu apabila kita mengerjakan ibadah umrah atau haji ini, kita tidak berseorangan. Sudah tentu kita ada kumpulan tertentu, sama ada kita diwakili oleh agensi yang tertentu, kita mengikut kumpulan atau agensi tertentu. Sudah tentu itu adalah rakan seperjuangan, rakan seperjalanan kita yang akan bersama-sama kita. Kita anggap sebagai ahli keluarga kita yang akan bersama kita untuk jatuh dan bangun sepanjang proses mengerjakan ibadah umrah dan haji tersebut. Selanjutnya juga, yang ketujuh pula ialah kita juga dalam usaha untuk persiapan kerohanian ini, yang ketujuh kita digalakkan untuk menyediakan bekalan perjalanan yang mana melebihi keperluan. Kenapa? Kerana ditakuti ianya akan diperlukan, kewangan itu nanti akan diperlukan sepanjang proses kita melakukan ibadah umrah atau haji ini. Misal kata, kita melakukan sesuatu yang diharamkan ketika melakukan ibadah umrah dan haji ini, dan kita dikenakan untuk membayar denda atau dam. Jadi bagaimana kita nak bayar dam tu sedangkan kita tidak mempunyai kewangan yang mencukupi? Jadi di sini keperluan untuk kita menguruskan kewangan kita yang mungkin kita kena sediakan lebih sikit daripada keperluan sepanjang kita berada di sana. Dan kemudian juga saya ingin berkongsi keperluan kita yang ke-8 yang biasanya, lazimnya orang terlupa, iaitu dalam kita teruja untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji ini, kita terlupa tentang satu lagi tanggungjawab, iaitu kita dalam menyediakan wasiat ataupun hibah ataupun apa-apa bentuk instrumen yang melibatkan pengurusan harta jika berlaku apa-apa perkara yang tidak diingini kepada kita sepanjang proses itu berjalan. Dan sepanjang pengalaman saya juga dalam bidang ini merujuk kepada bagaimana jika berlaku kematian di Tanah Suci Mekah, di Baitullah. Jadi jika tiada persiapan tentang isu hibah atau wasiat ini, sudah tentu ianya agak menyulitkan bagaimana proses selanjutnya untuk diterima ataupun dimanfaatkan oleh ahli waris yang kita tinggalkan. Jadi setidak-tidaknya tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, dalam isu ini menyentuh tentang persediaan yang perlu kita ambil perhatian sebelum melaksanakan ibadah umrah dan haji ini. Dan yang ke-9, kita juga disarankan untuk bersedia dan menyiapkan diri kita dengan sentiasa mengamalkan doa-doa dan zikir yang merupakan satu sunnah Rasulullah SAW sepanjang proses ibadah itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam keterbatasan waktu ini, saya mendoakan semoga berdasarkan kepada 9 elemen persiapan kerohanian sebelum mengerjakan ibadah umrah dan haji ini, berdasarkan kepada pandangan Imam Nawawi ini, dan ianya juga dipersetujui oleh mazhab-mazhab yang lain, intipatinya hampir sama. Semoga ianya dapat dijadikan panduan sebelum kita melaksanakan ibadah umrah atau haji ini. Semoga dengan perkongsian ini akan memberikan sedikit manfaat kepada diri saya dan kepada kita semua untuk pada masa yang akan datang. Sekian, itu saja daripada saya, Muhammad Effendi bin Haji Junaidi, batch yang ke-13 SPHU. Semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.